Salam geng, racun kali ni kita masih sembang pasal seri Redmi Note 11 lagi. Sebab kali ni diorang rilis satu lagi model yang boleh kata kalau dalam family Redmi Note 11 tu, yang ni lah yang paling power, yang ni lah yang paling berkuasa. So inilah dia Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Kalau korang tertanya, apa beza di antara yang version yang Plus dengan version yang Pro biasa tu kan, Pro 5G tu? Kalau korang nak tahu apa beza, apa kurang, jom kita mulakan racun sekarang. First of all, macam korang nampak dekat tangan saya sekarang, kita dah pun ada smartphone terbaru dalam siri Redmi. Kita ada Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Memang cukup panjang nama dia geng. Dan untuk Redmi Note 11 kali ni memang banyak lah. Saya perasan tahun ni lebih kurang 6 version juga dia keluar tau. Macam-macam version Redmi Note 11. Saya pun dah macam keliru kadang-kadang. Tapi tak apalah, saya pun akan unboxing dulu. Dari segi rekan kotak dan warna kotak ni masih sama lah macam version Redmi Note 11 biasa dan juga 11 Pro 5G. Yang mana dari gabungan warna putih. Lepas tu di bahagian hadapan kotak ni korang akan nampak lah rekan sebenar phone tu. Korang akan nampak lah bahagian hadapan dia macam mana dan bahagian belakang dia macam mana. Kalau sekilas pandang dekat sini, saya rasa dia still pakai rekan yang sama, jenis berkotak. Cuma kalau berbeza tu mungkin ada dekat modul kamera dia lah. So dekat sini ada tulisan Redmi Note 11 Pro 5G, sama je Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Di bahagian bawah dekat sini, varian yang saya dapat dekat sini warna dia forest green. Dan varian kita dekat sini yang paling tinggi ke rasanya, saya pun tak ingat. Dekat sini kita dapat 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. So kita akan buka dulu, kita akan tengok apa yang ada dalam kotak sekarang ni. Okey, kotak ni masih seal tau, saya terlupa tau tadi. So saya dah ambil pisau, kita akan buka dulu. Kita akan buka demi seal bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kita akan tengok apa dalam kotak. First of all, dalam kotak korang akan nampak macam biasalah, ada satu lagi kotak kecil power by Redmi. Yang mana dekat dalam ni memang macam biasalah, korang pun boleh teka kan, ada SIM tool ejector, lepas tu ada macam quick start guide warranty, lepas tu dan juga dekat sini kita dapat dia punya casing silikon. Yang mana dekat sini macam yang korang nampak lah, dia punya casing silikon transparent ni warna putih. Lepas tu di bahagian bump kamera ni nampak macam tinggi sikit lah, bermakna maybe dia punya kamera tu, model kamera tu agak tinggi. So next dalam kotak korang akan dapat phone tu sendiri, yang mana kita akan cuba tengok sikit lah spek highlight yang ada dekat phone ni kan, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni. Yang mana dekat sini dia support 120W pengecasan pantas tau. Memang laju gila, katanya lebih kurang dalam 19 minit macam tu dah full charge tau. Dia juga support 108MP kamera dan dia juga support 120Hz Full HD Plus AMOLED display. Dekat sini dia punya stereo speaker tu sound by JBL tau. Dan yang paling special, yang paling power antara banyak-banyak seri Redmi Note 11 kali ni, yang ni dia pakai MediaTek Dimensity 920 with 5G dengan binaan 6nm. Kejap lagi kita akan tengoklah macam mana power tak power chipset ni geng. So kita akan cuba buka dulu phone ni, tak tepi dulu. Dalam kotak lagi apa yang kita dapat? Of course kita dapat kabel pengecasan USB A to USB-C. Dan of course juga dekat sini yang bagus ni Xiaomi ni, dia bagi juga kabel ataupun adapter 120W dalam kotak. So apa yang ada dekat phone ni, kita akan cuba buka dulu. Phone ni macam tak berat mana, walaupun dia macam agak petak, agak besar, tapi bila pegang tu macam ringan tu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so macam yang korang boleh expect, macam ni lah rekaan sebenar Redmi Note 11 Pro Plus 5G geng. Bercakap dari segi perbezaan dekat sini, kalau korang tertanya apa beza di antara version yang Plus dengan version yang biasa, so saya dah pun ringkaskan lah. First kali perbezaan yang paling ketara kita boleh nampak dekat dia punya chipset. Yang mana untuk version yang Pro Plus 5G ni dipakai chipset daripada MediaTek Dimensity 920 5G, berbanding version Pro 5G ni dipakai chipset daripada Qualcomm Snapdragon 695, yang mana kedua-dua chipset ni masih menggunakan binaan 6nm. Next, dari segi dia punya kapasiti bateri memang berbeza lah. Untuk version yang ni 5000mAh bateri, manakala untuk yang Plus ni dia kecilkan 500mAh lebih kecil menjadi 4500mAh. Walaupun bateri yang Pro Plus ni lebih kecil, tapi dia punya pengecasan tu 2 kali ganda lebih laju berbanding Pro 5G yang biasa. Untuk yang Pro Plus 5G ni dia support 120W, manakala untuk yang ni 67W. Next lagi, kalau korang nampak dia punya speaker, kedua-dua speaker phone ni masih menggunakan stereo speaker, tapi untuk version yang Pro Plus 5G ni ditune by Dolby Atmos dan juga JBL.
So bunyi dia tu mungkin akan ada perubahan lah, kita akan cuba cek nanti. Kalau dari segi harga pula kan, untuk version yang Redmi Note 11 Pro 5G biasa ni, starting harga dia dalam sekitar RM1,200 berbanding version yang Pro Plus 5G ni lebih mahal. Starting price dia tu boleh pergi sampai RM1,500. Rekan yang ada dekat Redmi Note 11 Pro 5G ni, dia still pinjam ataupun dia still bawa karakter yang ada dekat Redmi Note 11 Pro 5G, yang mana korang boleh nampak lah dia jenis macam petak berkotak, dia punya frame pun jenis rata, memang nampak fresh, nampak modern. Sisi belakang dia ni macam korang tahu, saya punya warna yang ada dekat tangan saya sekarang ni forest green, ditambah pula dengan finishing matte, memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat premium. Lagi-lagi bila korang pegang phone ni, dia macam tak ada melekat cap jari tau, dia tak ada fingerprint magnet, dan phone ni panel belakangnya daripada kaca. Kalau apa yang berbeza, apa yang nampak macam agak berlainan sikit dekat panel belakang ni, terletak dekat dia punya modul kamera lah, macam korang nampak dekat sini. Rekan kamera dia tu macam korang nampak lah, memang sama macam family dia Redmi Note 11 series yang lain. Tapi kalau kita tengok dekat Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni, rekan kamera dia tu dia macam lebih kurang sama macam Redmi Note 10 series yang dilancarkan pada tahun lepas. Beralih ke bahagian hadapan, korang akan nampak kalau phone ni dia menggunakan skrin jenis berlubang dekat tengah lah untuk selfie kamera. Dan kalau kita tengok dia punya spek skrin tu pun sama je lah macam Redmi Note 11 Pro 5G, tak ada apa yang berbeza, tak ada apa yang dia tambah. Size skrin bersaiz 6.67 inci, Full HD Plus dia punya resolution dan pakai panel AMOLED. Refresh rate dia support 120Hz, dia ada 360Hz untuk touch sampling rate, dan keterangan boleh cecah sampai 1200 nits, memang cukup terang. Manakala dari segi perlindungan tu dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Beralih ke bahagian sisi kanan phone, dekat sini clean tanpa sebarang lubang dan butang. Dan punya finishing pun masih sama macam bodi belakang lah, jenis matte. Kalau di bahagian bawah dekat sini korang akan nampak ada lubang speaker, ada lubang mic, port USB-C dan juga ada slot SIM jenis hybrid. Di bahagian sisi kiri ada volume rocker up and down dan juga ada power button yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Next, kalau kita tengok dekat part atas ni, automatic korang akan tahulah kalau phone ni dia support stereo speaker, yang mana bunyi tu ditune by JBL lah. Korang akan nampak ada tulisan sound by JBL. Dia juga support dekat situ IR blaster untuk korang jadikan phone korang ni sebagai remote. Ada juga mic dan juga ada lubang audio jack. Saya perasan kalau korang masuk dekat bahagian setting, korang pergi dekat about phone, dia punya software tu dia still pakai skin MIUI yang lama, version lama. Dia bukan latest version MIUI 13 out of the box lah macam yang korang boleh dapat dekat Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi yang bagusnya dekat sini, dia dah pun support RAM extension, boleh tambah sampai 3GB. Bercakap dari segi prestasi dekat sini, macam korang tahulah phone ni dikuasakan dengan chipset daripada MediaTek. Tapi kalau MediaTek Dimensity ni kan, level dia tu memang level lain lah, dia bukan level-level macam MediaTek Helio. Yang mana untuk MediaTek Dimensity dia boleh memberikan pengalaman penggunaan yang berbeza, yang mana memang sangat-sangat smooth lah untuk korang lakukan kerja harian. Korang nak line softmate ke, ambil gambar, ambil video, memang smooth tanpa sebarang hiccup. Dan kalau kita comparekan punya bacaan skor Antutu berbanding Qualcomm yang ada dekat Redmi Note 11 Pro tu, MediaTek Dimensity 920 yang ada dekat phone ni dia boleh cecah dalam 400,000 lebih berbanding Redmi Note 11 Pro Plus 5G yang pakai chipset Qualcomm Snapdragon 695 tu dia dapat dalam 300,000 lebih. Selain tu kan, Redmi claim kalau Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni adalah smartphone Redmi yang pertama dibekalkan vapor chamber cooling system. Grafik tertinggi dekat dalam PUBG Mobile, korang boleh dapatkan HDR Ultra, ataupun kalau korang lowkan grafik kepada smooth, korang boleh dapatkan smooth extreme 60fps. Yang mana smartphone ni pun kalau nak main gyro pun memang tak ada masalah lah, memang sangat accurate. Call of Duty Mobile, grafik tertinggi korang boleh dapatkan kepada high sahaja, tapi kalau korang nak naikkan demi frame rate kepada max, korang kena lowkan demi grafik quality. Untuk Mobile Legend dekat sini, grafik yang paling tinggi korang boleh dapatkan Ultra, dan untuk demi refresh rate tu korang boleh setkan kepada high sahaja. Dan terakhir untuk game Apex Legend, macam korang nampak lah, paling tinggi untuk grafik quality boleh setkan kepada Ultra HD dengan frame rate sampai high sahaja. Dari segi kamera kan, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni dia masih pinjam spek kamera yang ada dekat Redmi Note 11 Pro 5G yang biasa tu. Yang mana phone ni dia support triple camera system, yang mana untuk kamera utama sebesar 108MP dan menggunakan sensor daripada Samsung HM2. Dia juga ada 8MP untuk ultra wide angle dan juga 2MP untuk macro.
Untuk features tambahan, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni dia support Wi-Fi 6, dia pakai Bluetooth 5.2, multi-function NFC, ada X-axis linear motor lah untuk vibration. So bila korang typing tu, vibration tu punya gegaran tu memang sedap lah. Dan dia juga support IP53 splash dan juga water resistant. So rasanya geng, setakat ni dululah video kita pasal Redmi Note 11 Pro Plus 5G. So apa komen korang? Berbaloi kita beli yang ni ataupun beli yang version yang biasa je? Kalau korang suka video ni, jangan lupa lah tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.